Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata tariqatan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada tengah hari yang mulia ini, yang anak kira inilah kali pertama anak sampai di Surau Al-Muhsinin di Kuala Lumpur setelah anak terbang tadi daripada Sabah, yang Allah Ta'ala takdirkan bersama dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang terbaik. Jadi insya-Allah sebagai pengisian anda pada tengah hari ini kali pertama anda dah ada di sini, pertama anda ucap terima kasihlah kepada pihak jawatan kuasa Surau Al-Muhsinin Menara Petronas ni kerana menjemput anda untuk memberikan sedikit dan berkongsi sedikit dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian ini tidaklah mendatangkan sesuatu melainkan yang memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Ana bercadang untuk membaca satu kitab jika diizinkan untuk kuliah-kuliah di sini, iaitu satu kitab yang sangat besar yang telah dikarang oleh seorang ulama besar, iaitu kitab yang tuan-tuan mungkin pernah membacanya dan pernah menemuinya, iaitu kitab Qisasul Anbiya yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Apabila kita menceritakan berkenaan dengan para nabi, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepada alam ini para nabi? Sedangkan kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan. Ia boleh menjadikan agama yang Allah Ta'ala turuni terus masuk ke dalam hati kita tanpa ada perantaraan makhluk. Allah boleh menjadikan setiap urus tadbir dunia, sama ada pemberian rezeki, sama ada mencabut nyawa, sama ada memberikan ilmu, sama ada menurunkan wahyu, tidak melalui para malaikat. Tetapi kenapa Allah menjadikan kehidupan ini pelbagai? Allah menjadikan bagi setiap kerja buat di alam ini ditentukan oleh Allah, tetapi dengan perantaraan para malaikat. Adanya malaikat yang memberikan rezeki, adanya malaikat yang menyampaikan wahyu, yang mencabut nyawa. Dan ditambah pula dengan diutuskan para rasul yang membawa agama-agama ini daripada satu kaum, daripada satu bangsa sehingga kepada penutup sekalian nabi, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama ini rahmatan lil alam. Kata ulama seperti almarhum Said Qutb rahimahullah dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, apabila menyebut tentang ujian dunia yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita baca di dalam suratul Kahfi. Ada bila Allah Ta'ala kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahul azim.
Apa makna dia tuan-tuan? Kata Allah, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menciptakan bagi setiap yang ada di dunia ini zinatan, perhiasan. Allah hias manusia pelbagai. Tak mungkin tuan-tuan, kadang-kadang kita tertanyalah diri kita ni, dah kenapa Tuhan ni dia buat kita ni ada baik ada jahat? Tak boleh ke Tuhan buat kita baik belaka? Tuan-tuan hak duduk dalam ni semua orang baik-baik. Hak luar-luar sana keluar daripada Menara Petronas ni semua Tuhan bagi jadi baik. Tak, tidak ada orang kena tangkap, penjara jadi kosong sebab tak ada orang jahat. Boleh tak tuan-tuan Tuhan buat macam tu? Agak-agak tuan-tuan boleh tak? Boleh. Jangan kata tak boleh. Tak, kalau kata tak boleh meragui Allah Ta'ala boleh. Apa bukti boleh? Allah menjadikan malaikat. Allah menjadikan malaikat yang tidak ada di kalangan malaikat itu. Malaikat munafik tak ada, malaikat fasik tak ada. Tak pernah kita dengar, ustaz ni malaikat ni hak jenis fasik ni. Ada. Hak ni hak jenis munafik tak ada. Malaikat ni semua la ya'suna bima amarahum ma yaf'aluna ma yu'maru. Dia tidak sekali-kali la ya'suna Allah. Setengah ulama kata la itu penafian yang abadan, penafian yang selama-lamanya. Tidak sekali-kali para malaikat itu ya'sunallah. Mereka itu bermaksiat kepada Allah. Malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat buat apa yang Allah Ta'ala suruh tanpa banyak tanya. Maka inilah antaranya para ulama menyebut Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran cerita para Nabi. Sebab apa nak cerita para Nabi? Allah cerita kisah Nabi-Nabi terdahulu, Allah cerita umat-umat terdahulu supaya manusia ini mengambil ibrah dan pengajaran daripada cerita. Mengapa Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam yang disifatkan di dalam Al-Quran buat kerja dakwah ni lama mana tuan-tuan? 1000 tahun kurang 50 tahun Quran sebut. Buat kerja menyeru kepada Allah Ta'ala 950 tahun. Berapa orang ikut? Al-Imam Ibnu Katsir dalam riwayat dia mentafsirkan ayat bila Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, aku seru umatku siang dan malam. Lama buat kerja Nabi Nuh alaihissalam. Sebab tu orang dakwah bila dia buat kerja Islam, bila dia rasa tidak ada orang menyokong dia, bila dia rasa tidak ada orang bersama dia, dia tak boleh putus asa. Dia tak boleh nak berhenti, dia tak boleh nak give up, dia tak boleh nak fed up. Sebab ni bukan kita alami para Nabi. Kalau para Nabi pun berdakwah 950 tahun, pengikut dia kata Imam Ibnu Katsir tak lebih daripada 80 orang. Nisbah dia macam mana tuan-tuan? 10 tahun seorang pun tak ikut. Dah kalau 10 tahun seorang ikut jadi 95 orang. Tapi 10 tahun seorang pun tak ikut Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebab dakwah. Sehingga dalam setengah menyebut bila ayat Quran kata wastaghshaw thiyabahum wastakbaru istikbara. Bila cerita bab agama ni pakai akak baju tutup muka. Ada perli. Ada. Kalau saya orang besuk kata wak nganyi. Ada. Tuan-tuan faham? Kalau orang Kelantan tahu wak nganyi. Maknanya main-main dengan Nabi. Kita tuan-tuan sembang sedap lah. Saya ceramah depan tuan-tuan ni sedap lah. Cuba saya mari Menara Petronas pakat tutup muka belaka. Saya kata tak apa, Allah saya mari. Sebab kita ni lemah. Tidak ada kekuatan seperti para anbiya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Bila Nabi Nuh cerita, pakai ambil jari ni, cucuk lubang telinga, tak nak dengar. Tapi sabar. Tuhan cerita Nabi Nuh
supaya menjadi penguat perasaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni Allah Ta'ala banyak hantar ayat motivasi pada Nabi. Allah banyak cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sedih, Tuhan buat turun cerita para Nabi terdahulu. Wahai Muhammad, seolah-olah Tuhan nak sebut, wahai Muhammad, kalau kau rasa sedih, kau tengok macam mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah. Apabila Nabi ditentang oleh orang-orang Quraisy, apabila Nabi duduk sembahyang, Nabi duduk buat ibadat di kota Mekah, di depan Kaabah, ketika peristiwa orang Islam masih lagi berdakwah di Mekah, datang Abu Lahab letak perut unta. Tuan-tuan, perut unta ni tuan-tuan tahulah, biasa orang yang sembelih unta ni, unta ni besar daripada lembu. Kalau perut lembu pun kita tak tahan, perut unta lagi ya. Abu Lahab ambil perut unta, letak atas belakang Nabi. Perjuangan. Nabi tak bangun daripada sujudnya, Abu Lahab letak. Semua sahabat Nabi pergi panggil Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah, menangis Sayyidatina Fatimah, buang segala najis-najis perut-perut unta daripada belakang Rasulullah, dan dia memeluk ayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, adakah ini harga yang perlu kita bayar, kata Fatimah? Adakah ini harga yang perlu ayah bayar untuk ayah bawa agama Islam? Nabi peluk anaknya Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Nabi kata apa tu? Wahai anakku, kalaulah ujian yang akan datang ini lebih besar daripada ini, pun sekali-kali ayahmu, yakni Muhammad Abdullah, tidak akan tinggalkan agama Allah. Sebab tu Nabi jiwa dia kuat. Allah cerita perasaan para Nabi terdahulu yang disebut oleh para ulama sebagai Qisasul Anbiya. Qisasu maknanya kisah, jamak kepada kisah maknanya cerita-cerita Al-Anbiya, para Nabi terdahulu, supaya jadi penguat kepada Nabi. Bila Nabi lawan orang kafir Quraisy, bila Nabi lawan pembesar di Mekah, Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah, Nuh, Nabi Musa alaihi salam lawan dengan satu ekor raja. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun yang hari ni, Nuh, jangan panggil jenazah, panggil mumia. Tak jadi jenazah dah dia, orang tak buat tahlil Fir'aun. Nuh duduk di Mesir. Satu orang manusia yang dulu pernah sebut dalam Quran, rakamkan kebengkakan, kebiadaban Fir'aun. Dia kata apa tuan-tuan? Inni rabbukumul a'la. Sebabnya air sungai Nil mengalir di bawah kekuasaan dia. Tu dah mengaku jadi Tuhan. Kita ni tuan-tuan janganlah sampai macam tu. Jangan duk lawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duk lawan syariat Allah. Kita ni lemah. Cuba tuan-tuan tengok tangan tuan-tuan. Pakat tengok belakang tangan. Kalau garu belakang sampai tak tangan kita? Tangan kita ni garu belakang. Tak sampai. Kalau sampai tak ada pula kita pergi kedai hak jual barang-barang rumah tu, dia jual kayu hak ada jari. Orang beli tak? RM2 sebatang, RM3 sebatang beli, nak garu. Buh atas belakang tu kerak garu. Padahal Allah dah buat kita ni tangan, tapi tak mampu. Ada setengah orang dia tak suka tu tiang macam tu. Dia suka tiang hak petak, hak ada bucu, dia pun duduk berdiri tepi tu kan, bergerak. Sebab apa? Sedap ustaz, boleh garu belakang guna tiang. Nak garu tubuh badan pun kita tak mampu, apatah lagi nak lawan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah cerita-cerita sebegini Allah Ta'ala letakkan. Ada cerita orang baik yang menjadi pengajaran kepada kita, ada cerita yang tidak baik yang menjadikan pedoman dan iktibar. Allah cerita ada manusia kaya, kedekut.
Nama dia Qarun, sehingga dia rasa semua kehebatan dia tu ada pada diri dia kerana usaha dia, bukan harta datang daripada Allah. Cuma orang kita, tuan-tuan orang Melayu kita ni, tak ada program, buat program cari harta Qarun. Jangan tuan-tuan, apa ni? Tak. Saya haraplah orang-orang hak mari masjid ni balah, cukuplah buat program cari harta Qarun, tak ada manfaat. Harta Qarun ni harta yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Lepas ni buat cari harta Nabi. Batu program kadang-kadang di masjid dia kena ubah sikit tajuk. Tak. Orang Petronas tak apalah, minat mari dengar kuliah, setengah-setengah masjid subuh 2 sah pun tak sampai. Mayang hak perdana, kita kata waktu perdana semayang maghrib 3 sah pun tak sampai, 2 sah pun tak sampai, walaupun surah kecil. Kena ubah. Kadang-kadang kita buat makan dah, tapi orang tak jelas. Buh banner besar kuliah maghrib, makan disediakan, orang tak nampak. Dia kena tukar sikit, buh makan perdana, kuliah disediakan. Orang suka. Ada, oh makan rupanya, pergi makan. Tukar nama. Kadang-kadang orang kita ni tak minat nama kuliah tu, dia rasa Allah, mesti ustaz ni baca kitab. Aku tak minat kitab-kitab. Silap-silap dia tanya, malu aku, dia kata tak datang. Tukar nama, buat program mencari harta Rasulullah. Apa dia? Rasulullah ni ada harta, tuan-tuan? Tak ada lah. Satu hari Nabi ni bila dia wafat, Nabi SAW bila Nabi wafat, orang pergi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah binti Rasulullah, Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Orang tanya, ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang beriman, Rasulullah ada tinggal benda tak? Biasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin dunia, kalaulah lamanya jadi pemimpin macam Rasulullah, besarnya jajahan takluk macam Rasulullah, paling-paling kurang pun kalau tidak kerusinya emas, sudunya emas. Batu zaman Saidina Umar dulu, garung kepala orang Rom. Dulu orang Rom, cerita sikit belum cerita Rasulullah. Dulu orang Rom, dia kuasa yang besar. Rom dengan Parsi ni kuasa besar. Bila Islam bangkit pada zaman Saidina Umar, Rom ni jatuh. Bila Rom jatuh, nak jadi jajahan takluk kerajaan Islam, dia hantar wakil dia pergi jumpa dengan Saidina Umar di Madinah. Lalu tanya orang mana. Zaman dulu biasalah tuan-tuan, tak ada Facebook, berita tak ada, TV1, TV2, TV3 tak ada belaka. Astro apa lagi tak? Tak ada. Surat khabar tak ada, Twitter tak ada. Saidina Umar tak boleh nak update tweet dia. Tak boleh nak tweet dia macam mana dah. Sedang berada di sini, check in dalam Facebook, tak ada. Jadi orang tak tahu mana Saidina Umar. Jadi wakil negara ni datang ke Madinah, tanya, di mana rumah Amirul Mukminin, rumah Saidina Umar? Orang tanya, dia tanya. Orang kampung kata, no, hujung kampung. Pergilah rumah dia. Dia kata, mana ada rumah besar, semua rumah kecil. Lam tajid indahu bawabin, dalam kitab sebut, tidak ada seorang pun pengawal rumah Saidina Umar. Tengok-tengok ada satu rumah duduk di hujung kota Madinah, seorang lelaki duduk tidur tengah hari, dia panggil qailullah. Ini sunnah Nabi, tidur tengah hari ni qailullah. Tapi kalau tidur sampai tak bangun sembahyang zuhur, tak qailullah tu. Tak qailullah, kaisurah dia jadi, tidur banyak. Qailullah ni tidur sekejap, 15 minit, ambil tenaga dah. Untuk tengok bola, bukan tengok bola, untuk tahajud tengah malam ni. Jadi bila pergi jumpa Saidina Umar, tanya, wahai lelaki, ya rajul, mana Saidina Umar? Dia kata, Saidina Umar kata, aku Saidina Umar. Dia kata, jangan duk main melawak. Dia kata, raja kami Nuh, Rom Nuh, punyalah besar kerajaan kami, raja kami makan nasi. Makan nasi pakai sudu. Tak tahulah Rom makan nasi, bukan riwayat Israiliyat ni tuan-tuan. Saja sebut supaya tuan faham. Lagi sebut nama makanan Arab tak faham pula dah. Dia makan tu sudu daripada emas.
kerusi daripada emas, singgah sana daripada emas. Takkanlah kerajaan Saidina Umar yang perebah kalahkan kerajaan kami. Takkanlah Amirul Mukminin dia tidur atas pelepah tambang. Dia macam tak boleh nak yakin. Lalu datanglah orang kampung sebut, itulah Saidina Umar. Tuan-tuan, tu Rasulullah tak ada harta. Sehingga apabila orang jumpa dengan Saidina Abu Hurairah, Saidina Abu Hurairah sebut kepada lelaki hak tanya harta Nabi tadi, dia kata, "Nu, di rumah Abdullah bin Mas'ud nu ada orang duduk bagi harta Rasulullah." Lelaki ni bila dengar orang bagi harta Rasulullah, macam mana tuan-tuan? Tak, orang nak bagi bukan harta alim ulama ni, harta Rasulullah. Berebut orang pergi berlari rumah Abdullah bin Mas'ud, tengok penuh orang di rumah Abdullah bin Mas'ud. Oh, dalam hati dia kata, habis dah lah, hanya bagi harta Nabi, habis dah. Sampai-sampai di rumah Abdullah bin Mas'ud, dia dengar Abdullah bin Mas'ud duduk sebut, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Telah berkata Rasulullah. Apa dia? Sedang mengajar hadis Nabi. Orang tanya, mana harta Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud, inilah harta Nabi. Sebab tu tuan-tuan, saya cadanglah surah ni. Lepas ni buat program besar Abu Beno mencari harta Rasulullah. Biar pakak mari pakai luar track belaka dah. Mari dengar kereta besar 4-wheel drive apa, ingatkan nak gali cangkul mana? Rupanya nak mari dengar ni harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitab. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cerita di dalam kisah-kisah berkenaan dengan para nabi ini di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah untuk permulaan kuliah ni dengan masa yang ada ni, kita akan masuk sedikit berkenaan dengan kisah yang pertama, iaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan sekarang ni tuan-tuan, kitab-kitab Qisasul Anbiya tuan-tuan boleh cari di pasaran, ada jual banyak. Yang terjemahan Melayu pun ada, anda rasa, dengan banyak tahqiq, antaranya Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi, antara muhakkik kepada hadis-hadis dan riwayat-riwayat. Sebab zaman sekarang ni zaman orang nak kepada ketelusan dalil. Dia tak boleh cerita saja. Tak boleh cerita saja. Tapi betul lah, bagus lah. Itulah agama. Agama ni tak boleh cakap suka-suka hati. Dia bukan macam kita jual barang di pasar. Jual barang di pasar tak apa. Tuan-tuan belilah barang saya ni. Oh, hebat lah. Tak ada lah tuan-tuan. Apa dia? Sambal belacannya. Tapi cerita cara kempen tu, macamlah dia orang pertama buat benda tu. Ada. Jangan main-main tuan-tuan orang hari ni. Saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, zaman sekolah. Saya duduk di Besuk, Kuala Besuk. Siapa orang Kelantan dia tahu lah. Ada satu pasar hak besar, dia panggil pasar Kuala Besuk. Orang jual minyak gamak. Jual minyak gamak madu. Dia buh dalam kertas ni macam kita panggil risalah lah, kecil je dah. Dia bubuh satu cerita bahawa gamak ni asalnya daripada ulat kaki Nabi Ayub. Dia kata ulat kaki Nabi Ayub ni, dulu masa Nabi Ayub ni sakit, ulat dia tu ada 2 ekor, hak dia bela di kaki. Pelik sungguhlah cerita. Tuan-tuan, kita baca kitab ni, satu masa kita akan jumpa cerita Nabi Ayub. Para Nabi ni Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, tapi tidak dengan sakit yang menyebabkan orang tidak pergi dekat dengan agama. Nanti kalau Nabi Ayub sakit seperti mana orang duk cerita dalam ceramah, sampai nak bau dekat pun tak boleh, jijiknya bau. Nanti orang akan bangkit di akhirat bila Allah tanya, "Hei manusia, kenapa tak dengar seruan dakwah nabimu?" Tentu orang akan kata, "Bukan tak nak pergi, busuk sangat macam tu, siapa bau?" Tak jadi alasan orang tak dengar. Sedangkan Allah Ta'ala bila dia hantar para nabi dia, semua terbaik. Dari sudut fizikal, tak ada nabi yang Allah Ta'ala hantar cacat, tak ada. Dari sudut rupa, handsome belaka. Nak banding dengan orang duduk anak Melayu hak duk minat kepok-kepok tu, dengan nabi tak tahulah. Tak payah Nabi Yusuf, tak buh nabi apa, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, kalau duduk atas dunia hari ni, bukan setakat terkejut macam kita tengok kepok tu, mati terkejut tu. Sebab apa? Kalau kita baca dalam kitab ni nanti, Nabi Yusuf alaihissalam cantik tak cantik dia, dalam riwayat kata
Bila Zulaikha dikatakan isteri Al-Aziz tu nama dia Zulaikha, panggil ni mak-mak dating hak duduk mengumpat, kata dekat Zulaikha, apalah Zulaikha ni, dah anak sendiri pun nak makan Nabi Yusuf. Zulaikha kata tak apa, mari di rumah aku. Dia bagi pisau sebatang, sebilah pisau, buah satu mangkuk, buah satu buah, nama dia buah utrujah dalam riwayat sebut, macam buah lemon lah. Dah pakat koyak ni buah ni, pakat kupas kulit dia, kupas. Keluar Nabi Yusuf, bukan kenyik-kenyik mata apa, lalu saja. Tak nyanyi lah, kalau menyanyi lagi yang pensan tak. Lalu buat muka straight tak. Potong tangan ni sampai nak putus. Dalam kitab ni sebut, nanti kita baca. Sampai nak putus Sebab tu tuan-tuan, kita kalau sakit gigi ke, nak pergi bedah mana ke, cari doktor handsome sikit lah. Dia cucuk sejarah tu, biru dah kita. Tengok muka dia tu macam kena ubat biru dah. Ni kalau doktor tak berapa nak answer dah, 4 jarum dah kena. Tak biru lagi doktor ni kata. Dah tengok muka doktor pun takut dah kata. Dah. Tengok muka Nabi Allah Yusuf AS, potong jari. Dah, Nabi Yusuf masuk dalam bilik, baru sedar, barulah menangis. Kata Zulaikha, itulah kau mengata banyak sangat. Kau tengok 2 minit pun kerak jari. Aku tengok Yusuf daripada kecil. Dia kata, aku tengok Nabi Allah Yusuf AS daripada kecil. Macam mana hati ni tak tergoda. Nabi Muhammad answer lagi. Dah ustaz, kenapa Nabi Muhammad tu tak ada pun dalam riwayat kata orang perempuan potong jari sebab dia? Tak, sebab ujian Nabi Muhammad bukan kecantikan wajah. Nabi Muhammad ni paling handsome berbanding Nabi lain. Disebut dalam kitab antaranya Al-Qadhi Iyad bin Musa, ada Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa. Kecantikan Nabi Allah Muhammad, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak banding cantik dunia ni satu bulatan, separuh kecantikan Rasulullah. Separuh lagi belah dua kecantikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita ni hak kepok ke, hak pok ke, lollipop ke apa ni, hak separuh bagi tu. Juta-juta manusia tu bagi hak tu. Tu kelebihan. Ada kelebihan. Sebab tu agama hari ni kena cerita dengan dalil. Mudah-mudahan jangan jadi macam penjual minyak gamak tu, dia kata ulat hak keluar tadi, seekor jatuh ke laut, seekor jatuh ke darat. Hak jatuh ke darat jadi lebah. Tu jadi madu. Hak jatuh dalam laut tu jadi gamak. Allah. Nak jual-jual lah. Tak payahlah sampai macam tu dah. Kita beli pun, kita tahu gamak tu berkhasiat, tapi tak payahlah sampai jadi ulat kaki Nabi Ayub. Ngarut sangat dah. Kita masuk kepada cerita berkenaan dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam bab yang pertama, Al-Faslul Awwal, Ma wurida fi khalqi Adam, iaitu cerita tentang Nabi Allah Adam alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan ketika Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, dalam riwayat menyebut yang dikatakan dalam maksud ayat ni iaitu para malaikat dan segala ciptaan Allah yang berada di hadapan Allah. Mana Allah duduk, tak perlu jadi perbahasan kita, tak perlu bergaduh. Yang penting jangan kata Allah berkehendak kepada makhluk. Kerana Allah berdiri dengan zatnya yang tersendiri. Kita mengaji sifat akidah dan sebagainya, Tuhan berdiri dengan sifatnya sendiri. Sebab tu kita dalam hidup ni jangan duk suka bergaduh banyak benda yang tidak penting. Bergaduh bab tarikh, bergaduh bab tempat, bergaduh bab nama. Bergaduh bab nama ada, bergaduh bab nama. Betul ke bini hak goda Nabi Yusuf tu Zulaikha? Hak ni kata Israelia. Tak penting, nama tu tak penting. Hak penting macam mana kalau kita jumpa orang perempuan hak ajak kita buat maksiat, kita nak sebut inni akhafullah. Tu kita kena ingat, sebab ujian besar Tuhan bagi dalam hidup. Dah bila Nabi Muhammad ni lahir bila? Nak sambut bila?
Sambutlah setiap masa dalam hidup kita, kita sayang kepada Rasulullah. Tak payah gaduh. Walaupun ada ulama kata 12, ada ulama kata 8, ada ulama kata 10. Hak penting kita ni 24 jam mulut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena sebut selalu, kena sayang selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah cerita kepada para malaikat, inni ja'ilun, Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku ini ja'ilun, yang menciptakan. Allah ni pencipta, ja'il, khaliq, yang menjadikan. Tapi Allah Ta'ala dapat gelaran khaliq ini sebelum adanya makhluk. Ni dalam ilmu akidah. Benda ni dibincangkan, kalau tak silap ana, dalam matan ke-16 ataupun ke-17. Dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ada cerita bab ni, iaitu Allah dikatakan khaliq sebelum makhluk. Kerana Allah dapat gelaran pencipta sebelum ada benda yang dia cipta. Kalau kita tak, katalah saya dulu, masa zaman-zaman dulu, masa zaman sekolah, kalau rendah, orang tak panggil ustaz lagi. Tak, tuan-tuan, kalau sini ada engineer Petronas 30 tahun dulu, tuan-tuan umur sekarang 30, 20 tahun dulu, masa umur 10 tahun, orang panggil tak lagi engineer Petronas? Tak, ajak abang panggil dah dulu kan? Kok pergi sekolah rendah, cikgu kata ni engineer Petronas tak lagi. Bila kita jadi nama engineer Petronas, bila kita start kerja jadi engineer. Tapi Allah, dia tak dapat nama pencipta tu sebab dia buat makhluk. Oh, Tuhan jadi pencipta sebab dia buat orang, dia buat manusia baru dapat. Tak, Allah ini sifatnya azali. Tu kelebihan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Taala. Batu kita dari sudut pangkat pun tak boleh nak lawan dah. Allah Taala atas nak lawan benda-benda lain lagi. Tak. Bila Allah Taala kata kepada malaikat, dia kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan manusia ini khalifah. Kata Imam Al-Mawardi, khalifah ni dia ada tiga. Khalifah ini bukan jawatan yang jemaah tu bagi, kumpulan tu bagi, bukan. Dia ni satu watikah pelantikan daripada Allah Ta'ala kepada setiap manusia yang hidup di atas muka bumi. Bukan ustaz. Saya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, muslimin, muslimat duk atas ni, semua kita khalifah. Apa kerja khalifah? Setelah Tuhan lantik kita jadi khalifah, dengan Tuhan menyebut ja'ilun fil ardi, lahir-lahir di atas muka bumi, jadi khalifah. Apa tugas kita? Kata Imam Al-Mawardi, iqamatud din wa siyasatud dunia, dalam kitab Ahkamus Sultaniyah. Tugas pertama khalifah, tegakkan agama. Agama tu di mana? Dalam diri dulu. Jangan di luar tu, dalam diri dulu. Ni duk sebut orang nak Islam, nak apa, kita subuh dak mayah, tak. Tak. Kita kena diri kita dulu. Kita dengar ucapan ceramah-ceramah apa tengah sedap, kita pun takbir. Takbir kuat-kuat dah. Orang pun Allahu Akbar. Kita hak takbir 5 kali waktu setiap hari tu dak akad. Tu tak boleh. Takbir bila kita dengar kuliah tak jamin kita masuk syurga. Tuan-tuan ingat. Takbir hak 5 waktu sehari semalam tu jamin kita masuk syurga. Tak, kita kena ingat. Sebab tu dalam diri dulu. Kita duk tegur anak orang, anak kita sendiri pun keluar KLCC, seluar rendah sikit daripada punggung, atas sikit daripada lutut. Tak boleh. Kena tegur keluarga kita dulu. Tegur keluarga payah. Sebab tu Allah Ta'ala uji Rasulullah. Siapa dia? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena berdepan pak saudara sendiri. Abu Lahab. Abu Lahab ni sukanya Nabi bila Nabi lahir, disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dan sebagainya. Nabi lahir mula-mula ni dia suka bawa arak Nabi keliling Kaabah. Suka boleh anak saudara. Macam kita lah tuan-tuan, tak? Boleh anak sendiri suka, boleh anak saudara pun suka-suka lah. Tapi Tuhan uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan satu ujian perjuangan Rasulullah, iaitu bila Nabi kata, "Hei orang mukmin, orang Arab, percayakah kamu kalau aku kata di belakang bukit ni ada tentera berkuda nak serang kamu?" Arab bila dia dengar Nabi kata macam tu, "Sadaqta ya Muhammad wa anta minal amini." Betul kamu wahai Muhammad, kau kan orang yang amanah. Dia tahu Nabi Muhammad ni tak suka cakap bohong. Dia tak suka bergurau melawak. Nabi tak ada. Buat lawak pelik-pelik tak ada, cakap lebih-lebih kurang dengan orang pun tak ada. Sebab tu dalam hadis kita mengaji, dalam satu bab hadis dia panggil takrir Rasulullah. Takrir Rasulullah ni tindakan Nabi. Macam kita belajar hak masyhur, cerita macam mana Khalid Al-Walid makan dak. Tak? Kan? Bila Khalid Al-Walid makan dak, Nabi makan tak? Nabi tak makan, sebab tu jangan kita mandang sangat. Makanlah dak. Dak ni sunnah. Tak. Nabi tak makan, cuma Khalid makan. Jadi Nabi ni tak marah dengan Khalid. Tak marah, suruh pun tidak, tak marah. Tak. Apa makna dia? Bila Nabi tak marah, dia jadi hukum yang dibenarkan. Sebab Nabi ni mustahil ada satu sifat mengata kat belakang. Balik-balik di rumah, aku ni nak marah dengan Khalid tadi, yalah, tapi jaga air muka Khalid. Tak ada. Nabi tak ada. Nabi kalau dia kata betul, situ betul. Dia tak ada depan belakang macam kita. Setengah kita masuk mesyuarat kan tak? Dalam mesyuarat tu kan angguk lah. Setuju. Keluar mesyuarat, tak keluar bilik lagi, baru tengah makan karipak jamuan mesyuarat tu sembah dah. Tak setujulah aku dia ni. Ada kecadangan macam tu. Orang suruh cerita dalam mesyuarat, tak nak cerita belakang. Nabi tak ada. Nabi tak ada. Sebab tu Nabi sebut macam tu, orang Arab boleh terima. Tapi bila Nabi kata, "Percayakah kamu kalau aku kata yang Tuhan yang kamu sembah ni tak betul? Hak betul Tuhan aku dan Tuhan kamu, yakni Allah." Siapa yang mula-mula lawan Nabi? Abu Lahab keluar tunjuk tangan macam ni Nabi. "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka kau Muhammad, sebab ni kau kumpul kami. Ingat ke nak kumpul cerita apa? Nak cerita Tuhan kamu, Tuhan Allah. "Tabban laka sa'iral yaum, alihadza jama'tana." Celaka kamu sepanjang hari, sebab ni kau nak kumpul kami. Allah Tuhan. Tuhan kalau nak tolong kita, Tuhan kalau nak tolong hamba dia yang berdakwah, yang Tuhan janji dalam Quran, "In tansurullah yansurukum." Kalau kamu tolong Allah, Tuhan tolong kamu. Apa dia Tuhan kata? Tuhan turun satu ayat, "Tabbat yada abi lahabin watab." Abu Lahab tunjuk dengan Nabi gini, satu jari, satu tangan. Allah Ta'ala kata, celaka kedua tangan Abu Lahab. Bila Tuhan kata celaka, tak ada orang boleh bagi hidayah kepada Abu Lahab. Itu hebat Allah. Patut kalau kita fikir dalam sejarah Abu Lahab ni, takkanlah tak boleh. Kan dia cerdik, pakak-pakak dengan geng-geng Quraisy, kita ni suruh Abu Lahab masuk Islam. Bila Abu Lahab masuk Islam, surah Al-Masad tak boleh pakai dah. Macam mana Tuhan boleh kutuk satu orang yang masuk Islam? Tapi masuk Islam tak Abu Lahab? Tak masuk. Orang jahat macam Abu Sufyan dulu lawan Nabi juga. Tapi Tuhan tak kutuk Abu Sufyan macam Tuhan kutuk Abu Lahab. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk panjangnya umur perjuangan dakwah Rasulullah, Abu Sufyan masuk Islam. Tu kita kena ada, tuan-tuan, kalau kita buat kerja agama ni, hati kita kena besar. Jangan kita cerita sikit, hari ni baru kita nak cerita Islam, kita nak ada pengikut dah. Salah. Bahkan Nabi kata, siapa yang nak jadi menuntut ilmu, kan Nabi kata, liyujariya bihil ulama, untuk orang panggil dia ulama. Mengaji agama ni supaya orang panggil aku ulama, orang panggil aku tok guru, dah, untuk wajah manusia berpaling minat kepada kita. Nabi kata, Allah Ta'ala kata melalui Nabi kata, orang macam ni Allah campur dalam api neraka. Baca dalam hadis Muslim, tuan-tuan, 3 golongan manusia, dah, yang Tuhan kata apa dia, kerja dia atas dunia berjihad. Bila mati Tuhan tanya dia, "Hei abdi, ya abdi, wahai hambaku." Dah,
Kenapa kamu berjihad atas dunia? Al-jihadu lillahi ta'ala. Aku berjihad untukmu ya Allah. Tuhan kata, kadzabta, pembohong kamu. Kamu berjihad atas dunia, perang sampai keluar darah, pergi berjihad apa semua, bukan kerana Allah, supaya orang kata kamu hebat berjuang kerana Allah. Buat kerja agama, update di Facebook. Bahaya tu tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, zaman hari ni zaman banyak peluang kita nak hilang pahala. Alhamdulillah, dapat tahajud pukul 3 pagi, habis pahala kita. Tak payah bubuh dalam Facebook. Tak payah bubuh dalam Facebook. Nak bubuh boleh dah ustaz, kalau kita nak galakkan orang ni buat tahajud macam mana? Bubuh secara umum. Ambil hadis Nabi kebaikan tahajud, bubuh. Jangan kata kita buat. Ulama-ulama tasawuf kata apa tuan-tuan? Kullul a'mal haba'an illa bil ikhlas. Setiap amalan manusia tu jadi debu kecuali dengan ikhlas. Hari ni zaman bahaya tuan-tuan. Dak duduk dalam masjid selfie. Sedang mendengar khutbah, habis pahala kita. Dengar je lah. Dak main telefon dalam masjid ni, walaupun zaman Nabi tak ada, tapi kalau ada zaman Nabi, Nabi marah. Sehingga zaman Nabi kata, kalau kita tegur kawan kita diam pun hilang pahala, apatah lagi tu imam duduk baca khutbah, kita duduk main apa hak orang main hari ni, Clash of Clans. Duduk main tu. Duduk main tu. Duduk main suk duduk main. Tu imam baca. Saya tak bercakap ustaz. Memang lah. Tapi pahala dia hilang. Disebabkan apa? Buat benda yang larang. Ada. Sebab tu dalam Islam ni sebut macam tu. Supaya kita faham setiap agama ni, setiap gerak kerja kita kena faham. Allah Ta'ala suruh macam ni, Allah Ta'ala suruh macam ni. Hidup dalam hati kita. Perjuangan Rasulullah tu tugas khalifah, iqamatuddin. Ada Nabi berjuang sungguh tuan-tuan. Berjuang dah. Pergi duduk ketika peristiwa Masjid Madinah, nak pergi Madinah hijrah. Nak cerita kat kita tuan-tuan payahnya Nabi ni. Sebab tu kita dah tahulah. Anak ceramah depan tuan-tuan seronoklah rasa dah. Sebab zaman ni orang hormat semua ahli ulama. Orang yang hormat ustaz-ustaz, biar ustaz ngarut macam anak ni pun. Dah. Orang tak apalah ustaz. Nak marah pun tak boleh ustaz. Dah. Tapi zaman Nabi macam tu ke orang appreciate Nabi? Dah. Hari ni orang belajar agama pakai jubah, pakai serban. Oh, dia ni mesti orang baik. Kita hormat dia, layan dia, bagi air kat dia. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita malu. Tak malu dengan diri kita. Orang layan kita dengan baik, tapi kita ni tak ada apa pun di sisi Allah, melainkan apa yang Allah sebut dalam hadis tadi, Nabi sebut dalam hadis tadi. Ada orang belajar ilmu, ngaku belajar ilmu kerana Allah. Tuhan kata bohong. Kau belajar nak suruh orang kata kau ni alim. Fa amara al malaikah fasubba wajhahu finnar. Dia disuruh malaikat fasubba ni kita mengaji bahasa Arab tuan-tuan. Muka ni dia tenyih atas jalan raya tu, terik-serik. Kalau macam tu lah kita nak faham macam